Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Teh Ibrahim Channel. Okey, hari ni Teh nak share dengan korang kisah yang terjadi dekat Teh, yang mana sejak 6 bulan yang lalu sampailah sekarang Teh ada terkena gangguan hantu susu. Yang mana mungkin korang juga kat luar sana yang turut sama kena macam Teh kena. Cuma korang tak tahu itu sebenarnya hantu susu. Okey. Sebelum tu, bagi korang yang belum lagi subscribe dia punya channel, korang boleh subscribe sekarang, tekan button merah kat bawah tu and subscribe sekarang. Sebenarnya pada bulan November tahun lepas, dia ada sewa satu lot kedai. Okay? Kedai tu kecil je, tingkat 3 di sebuah bangunan yang lama. Okay. Sebenarnya tujuan utama Teh sewa lot kedai tu sebabnya Teh nak buat satu tempat persinggahan sementara barang-barang yang Teh belilah. Tak adalah kalau Teh order banyak-banyak barang tu akan sampai kat rumah. And then Teh perlukan orang untuk check benda tu. So Teh takutlah bila Teh tak ada orang lain yang datang ke rumah Teh waktu Teh tak ada. Yang risaulah takut jadi apa-apa kan. So Teh fikir better kita cari kedai kosong and then kita buat tempat untuk bekerja lah. So disebabkan itu Teh adalah sewa kedai kosong satu. Kedai tu ada sedikit gangguan, yang mana gangguan kat dalam kedai tu memang serabut gila. Dan mungkin korang kat luar sana pun turut sama kena macam Teh kena ni. Lepas Teh dapat kunci daripada owner, okay, yang mana owner tu seorang Chinese lah. Dan bangunan yang Teh sewa ni agak murah, and then bangunan lama. Okay, tempat Teh sewa tu aras 3, tingkat 3. Okay, yang mana lepas dapat kunci, Teh terus pergi ke sana untuk tengok kawasan lah. And then dekat dalam tu agak okey lah untuk persinggahan barang sementara. Dan dekat kedai tu ada 2 bilik kosong dan satu ruang tamu besar kat depan lah. Okay. So waktu dapat kunci, Teh pergi dengan beberapa orang kawan lah waktu tu. Okay. Waktu tu Teh ingat lagi tarikh dia 4 hari bulan 11. Dapat kunci tahun lepas lah. Dan bila dapat kunci, Teh pergi bersama kawan-kawan lah. Okay, cek kawasan tempat Teh lah. So waktu Teh pergi tu, Teh bawa lagi 2-3 orang kawan untuk cek kawasan. Okay, sampai je dekat sana, buka je pintu, Teh dah rasa ada sesuatu aura yang agak menyeramkan sikit lah. Yang mana sebelum Teh masuk tu, Teh dah rasa ada satu aura yang rasa ada benda lah kat dalam tu. So bila tanya dekat Amoy yang owner kepada kedai tu, dia kata kedai yang Teh sewa ni dah lebih 6 tahun tak ada penyewa. Dan faham lah, kau dah kedai yang tak ada penghuni ni, mungkin ada seorang yang baru kat dalam tu kan. Okay, waktu tu dah rasa seperti fikir ada benda tu kat dalam lah. Okay, sebelum Teh cakap dekat dia orang, tiba-tiba kawan dekat sebelah ni, okay, dia dah bagi tahu, kedai ni aku rasa macam ada hantu je, rasa meremang. Okay, dia yang tegur dulu bukan Teh. Okay, tapi waktu tu Teh macam tak adalah, kita tak nak lah keruhkan keadaan kan. So kita cakap tak ada apalah, kau ni mengarut je. So Teh pun terus masuk. Okay, waktu Teh masuk tu, dia ada 2 bilik kan. Waktu masuk bilik yang pertama, dekat sebelah kanan tu, masuk pintu terus ada bilik tau. Bilik tu dah rasa seperti ada aura yang ada tetamu kat dalam tu lah, makna kata. So Teh macam terus ke bilik satu lagi kat belakang. So kawan Teh ni seorang lagi tegur, kenapa kau tak check bilik tu dulu kan? Teh kata kejap lagi lah, bilik tu sempit je, tak luas pun. Tapi Teh kata Teh nak pergi check bilik yang kedua dulu. Okay, waktu check bilik kedua, okay, semua kawan-kawan Teh dalam 4 orang, kita orang memang duduk dalam bilik tu. Tiba-tiba kita orang dengar ada orang ketuk pintu bilik yang pertama. So waktu tu kawan Teh ni nama dia Ain, dia pun cakap, weh, siapa yang ketuk tu? Dan kawan Teh seorang lagi pun cakap, hantu kot kan, rumah ni kan, kedai ni kan dah lama tak ada orang sewa. Lepas tu Teh dah rasa macam lain macam dah. Tapi Teh still rasa macam kena kuat lah, sebab Teh memang merasakan benda tu ada kat situ. Dan lagi satu, Teh kan mudah nampak. Tapi waktu tu dia tak benarkan Teh nampak dia, tapi Teh rasa dia ada. Okay, dia masih mengganggu kita orang kat dalam. Waktu kita orang tengah sembang-sembang, okay, nak letak situ apa, nak letak situ apa kan, tiba-tiba pintu yang kita orang discuss tu, dekat dalam bilik nombor 2 tu, pintu tu ada orang ketuk tau. So waktu tu korang saling pandang memandang, gitu. Kita pandang dia, dia pandang kita. Lepas tu hati ni jantung kita ni laju sangat. So waktu tu kita orang tengah rasa berdebar, rasa meremang. Okay, waktu tu Teh dapat lihat ada satu kelibat berwarna hitam
Sepertinya seorang perempuan berbaju hitam memegang sesuatu di tangan, macam pegang baby. Lalu dalam keadaan yang pantas, depan pintu utama yang kita orang masuk tadi, laju je dia jalan. Waktu tu memang dia rasa macam, ya Allah, aku nampak benda tu. Tapi yang lain tak nampak, sebab Teh ni menghadap ke pintu utama tu, so Teh nampak. Waktu tu memang dia rasa, rasa menyesal pun ada sewa, tapi dah bayar kan. Dia rasa macam, tak apalah, kalau kita dah lama duduk sini, insyaAllah benda ni akan pergi kan. So waktu dekat ruang tamu, Teh ada cakap satu benda. Teh cakap, Assalamualaikum, kalau engkau ada dekat sini, aku nak bagi tahu, aku dah sewa tempat yang kau duduk ni. Andai kata kalau kau ada menumpang atau duduk dekat dalam rumah ni atau kedai ni, aku mohon engkau berpindah ke tempat lain. Dalam waktu yang sama, dia tak tahu nak baca apa, dalam keadaan yang takut sebenarnya. Dia terbaca doa Nabi Sulaiman. Tak tahulah macam mana boleh ingat yang tu je. Okay, sepatutnya nak baca ayat kursi ke apa kan. Tapi waktu tu dia baca surah Nabi Sulaiman, tiba-tiba dekat atas ada satu bunyi guli jatuh tau. Ting 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 guli. So waktu tu kawan Teh ni, alhamdulillah kawan-kawan semua yang jenis berani. Diorang jenis nak tengok walaupun takut. Diorang nak tengok apa yang terjadi kan. Lepas tu bunyi seperti orang campak pasir pula. Allah Akbar. Waktu tu rasa macam teruk sangat ni tempat kita nak sewa ni kan. Kita orang macam fikir lepas ni siapa nak datang sini kena datang ramai-ramai lah, tak boleh datang seorang-seorang. Okay, tak lama lepas tu dalam setengah jam juga kita orang duduk kat situ. Kita orang pun beredar lah. Dan selepas tu kita orang datang lagi sekali. Okay, beberapa hari lepas tu lah kita orang datang lagi sekali ke rumah sewa, ke rumah kedai yang kita orang sewa tu. Dan kita orang bawa air Yasin, dan kita orang baca Yasin kat dalam kedai tu. Okay, waktu kita orang baca Yasin tu, kita orang bawa jugalah beberapa orang kawan untuk baca sama-sama dekat situ. Dan waktu tu kita orang adalah cuci kedai semua kan. Okay, kisah dia, okay, waktu kita orang nak kemas atau cuci kedai tu menggunakan air Yasin tu, kalau korang nak tahu, waktu kita orang simbah air tu, keluar seperti asap tau. Asap, tak tahulah asap tu nak ciri-cirikan macam mana, tapi dia berasap lah macam asap rokok, macam tu. And then kita orang terus buat je. Dan dalam waktu yang sama kita orang cakap, kalau kau ada kat sini, kau keluar, kau jangan duduk dah tempat aku, sebab aku nak cari duit kat sini kan. So kita orang pun lepas settle semua, kita orang beredar. Okay, selepas beberapa hari, kita orang ada jugalah keluar masuk kedai tu. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa yang terjadilah selepas kejadian tu. Nak dijadikan cerita, pada bulan 1 ke 2 macam tu, kita orang banyak duduk kedai. Pergi kedai banyak sebab stok barang yang Teh order tu banyak sampai. Okay, waktu Teh berada dekat kedai tu, kalau korang nak tahu, tengah-tengah cek stok, tiba-tiba pintu dinding, macam ada dinding kat belakang tempat Teh duduk tu, dia diketuk. Ketuk. Lepas tu Teh nampak ada benda yang lalu lalang masa Teh buat kerja. Waktu tu Teh nampak benda yang pertama kali Teh nampak waktu Teh datang ke rumah kedai tu. Waktu pertama kali Teh datang ke kedai tu dulu, yang mana Teh nampak seorang wanita berbaju hitam, serba hitam, pegang sesuatu dekat tangan tu, macam pegang baby tu kan. Lalu 2-3 kali Teh nampak. Waktu tu agak meremang juga. And then Teh pun buat tak tahulah, buat tak tahu. Dan kali ketiga, lagi sekali Teh nampak waktu Teh nak balik. Okay, waktu Teh nak balik, and then kedai yang Teh sewa tu boleh nampak dekat parking tau. So waktu Teh nak balik tu, nak tutup pintu kereta, Teh tengoklah atas macam tu kan. Teh nampak perempuan tu duduk macam ni, pegang sesuatu, tengok Teh dekat bawah. Waktu tu Teh memang meremang gila. Okay, dan dalam bulan 1-2 memang banyak duduk kedai. Dia memang kena gangguan yang macam tu lah. Kadang-kadang tengah buat kerja, ada orang tarik kaki. Bila kita tengok bawah meja, tak ada. So apa yang Teh buat, Teh selalu pergi ke kedai tu, Teh akan pasang ayat ruqyah. Tapi kalau korang nak tahu, kalau kita pasang ayat ruqyah di tempat yang ada gangguan macam tu, kita punya telefon, waktu tu kan surah ruqyah kita pasang kan, dia akan slowkan sendiri. Bila kita pasang kuat, dia akan slow. So waktu tu Teh kata macam ada gangguan ni, macam kuat sangat gangguan ni. So staff Teh ni, dia dah bengkak kaki tau. Dia kata setiap kali datang kedai Teh, dia buat kerja,
dia akan kena tarik. Lama-lama kaki dia bengkak. So dia pun terfikirlah untuk pergi jumpa ustaz, untuk bawa ustaz datang ke kedai teh, ataupun kita pergi buat rawatan kat ustaz tu lah. Tiga macam tu adalah ustaz seorang datang. Okay, waktu dia datang tu, dekat bawah lagi, keluar je kereta, dia kata Allahu Akbar. Waktu tu macam, apa ni ustaz ni kan? Dia dah dongak ke atas, dia nampak perempuan tu dalam keadaan macam ni, tengok kita orang kat bawah. Awal dia tak nampak, tengok ustaz tu dia nampak. Waktu tu dia dah macam Allahu Akbar, aku dah nampak. Sebab dia kan boleh nampak kan. So macam, wah, aku macam tak nak naik dah waktu tu. Tapi ustaz kata kena naik sebab dia yang sewa tempat tu kan. So dia naik semua naik. Waktu tu ramai pergi sebab nak menyaksikan kan. So naik dekat tangga tu, wangi sangat. Naik tangga, tak ada lift tau. Lift barang je ada, tapi jauh sikit lah. So kita orang memang naik tangga. Waktu naik tangga tu, ustaz tu dah baca ayat-ayat, tak tahulah baca apa kan. Waktu tu macam, Allah, apa nak jadi. Ada satu kucing tau, kucing warna coklat macam tu, dia melompat laju gila. So ustaz tu kata Allahu Akbar. Makna kata kucing tu nampak. Dan kita orang pun sampailah kat depan tu. Okay, waktu sampai kat depan tu, ustaz tu takbir 7 kali. Dia kata ya Allah banyak. Ustaz tu kata banyak. Tapi dia macam tak nampak dah. Waktu tu dia tak nampak apa yang ustaz tu nampak. Lepas tu ustaz tu baca. Lama kelamaan suasana menjadi panas dan kita orang dah memang rasa meremang lah. Kepala ni rasa besar. Tapi tak tahu nak cakap macam mana. Suasana waktu tu memang tegang sangat. Dan ustaz kata sini tempat dia, ramai yang duduk dalam kedai teh ni. Macam mana kita orang semua boleh buat kerja dalam tempat tu. Dan kita orang bercerita gangguan-gangguan lah. Okay? Dan ustaz pun bagi tahu sebenarnya yang ada dekat kedai teh tu adalah hantu susu. Yang mana hantu susu tu famous pada tahun 80-an macam tu. Tapi sekarang ni ada, cuma kita rasa kalau kita kena tu ada gangguan. Gangguan macam tempat tu keras, macam tu je kita akan cakap kan. Tapi ustaz tu kata tu sebenarnya hantu susu. Hantu susu ni kalau korang nak tahu, dia suka kacau kita. Nak pula hantu susu ni suka berada di tempat yang mana ada perempuan dan dia suka usik kita. Cara dia ganggu kita, dia akan ketuk pintu, dia akan buat macam bunyi cakar-cakar. So dia tak akan tunjukkan diri dia sangat. Tapi kalau macam teh boleh nampak dia akan tunjukkan lah. Okay? Tapi kebanyakan dia suka usik kita. Dia nak kita takut kat dia. Dia sukalah kalau kita takut kat dia. Dan dia memang tak akan masuk dalam badan kita ke, tak ada. Dia memang akan duduk dekat mana-mana tempat dia suka. And then dia suka ganggu kita. Biasanya dia suka duduk dekat lot-lot kedai lah. Kalau korang ada butik ke, kedai makan tak, dia jarang dekat kedai makan. Dia suka duduk dalam perkampungan. Dia suka duduk dengan komuniti yang ada keluarga lah. Dia suka ganggu orang. Dia ni jenis macam tu. Dia suka ketuk-ketuk pintu. Lagi satu, dia suka duduk dekat kawasan perkampungan atau perumahan. Dia suka ketuk-ketuk pintu rumah orang. So makna kata kalau rumah korang tu ada orang-orang ketuk tu, makna kata tu hantu susu lah. Kita tak panggil hantu susu, kita selalu panggil kena kacau macam tu kan. So nama dia hantu susu. So itulah baru tahu selama yang terdengar ni sebenarnya hantu susu yang kacau ni. Sekarang ni alhamdulillah dah makin berkurangan, tapi masih ada. Tapi kita orang akan berpindah ke kawasan baru lah, ke kedai baru. Sebab bukan nak kata staff teh dah hampir, orang kata kesemua orang nampak. Bukan staff tau, tapi orang yang kerap pergi kat sana lah. Dia selalu kena. So insyaAllah bulan depan lah, insyaAllah dia akan pindah ke kedai baru. So itu sahaja kisah daripada teh, kisah hantu susu ni. Yang mana mungkin korang juga yang pernah kena tau, mungkin korang tak perasan. Dan lagi satu tempat yang dia suka adalah office. Yang mana kerja-kerja office tu kan, yang dengar-dengar ketuk-ketuk meja, ketuk-ketuk dinding tu kan, dia lah yang suka tarik-tarik kursi dalam pejabat tu. Hantu susu lah kerja dia. Tapi wallahualam lah. Okay, sebab hantu ni jin, dia boleh menyerupai mana-mana rupa yang dia nak, berbagai cara yang dia boleh buat kan. So apa-apa pun kita bertawakal kepada Allah, percaya Allah yang satu. Itu saja daripada teh. Jumpa di next content. Assalamualaikum. Bye-bye.